أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, OBT, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, Tuan-Tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat ini kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita untuk duduk sama-sama lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi bekal kepada kita yang boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita dihisap nanti di hari akhirat kelak nanti. Bolehlah kita sebut kepada Allah, ya Allah, aku ni taklah rajin mana sangat. Tapi ada sedikit waktu antara maghrib isya tu, duduklah dengar kuliah-kuliah agama. Moga iman kita bertambah, amalan kita ditambah dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal-amal yang saleh, insya-Allah. Saya batuk sikit ni baru balik 3 minggu tak ada dekat sini. Pergi ziarah. Ziarah ke mula-mula saya ziarah ke Maghribi. Tolak berapa? 27 hari bulan 11 yang lalu lah Maghribi. Jauh juga perjalanannya. Naik flight dengan 13 jam lebih kurang. Turun pada sini, transit Jeddah, kemudian terus ke Casablanca, Dar Bayda. 13 jam lebih kurang flight. Di negara Arab lah tu, Maghribi. Orang Maghrib sana. Ziarah ke sana. Kedai tu hanya beg hilang pula. Bawa 4 beg. Tiba-tiba bila check out tu, tinggal 3 beg. Cari-cari tak jumpa. Duk buat report semua dengan Arab tu. Ejah tunggu sehari, 2 hari tak ada. Dah beg tu, semua makanan yang kita bawa dari sini kan. Habislah, tak makan lah sana kan. Kena makan roti je lah. Dari sini beli yang pack Ibrahim tu yang ada yang pack Ibrahim. Yang instant punya tu. Habis tu beg hilang. Tak dapat lah masa tu. Tunggu. Tak ada. 4 hari dekat sana. Kemudian balik masuk ke Saudi pula. Patah balik lah. Flight balik ke Saudi. Duduk dekat Saudi dalam 11 hari. Pergi Madinah, Mekah sana. Kemudian dah nak balik tu. Sehari sebelum balik. Maksudnya beg tu pergi ke Maghribi 4 hari. Sehari sebelum balik daripada Saudi tu, dah lebih kurang dalam 14 hari baru beg tu sampai. Sampai ke airport 14 hari. Allah Rabbi kata. Dapat mesej tu, beg dah sampai. Ada ke airport. Tak boleh buat apa lah dah kan. Orang semua dah habis lah. Kemudian ada lagi 4 hari flight pergi ke Jordan pula. Pergi ke Jordan. Anak saya seorang yang nombor 2 tu dekat Jamiah Mu'tah. Pergilah sana. Pergi ke Mu'tah, Jamiah Mu'tah, pergi tengok dia. Baru lagi kat sana, baru masuk. Duduk tengok, dia belajar, pergi universiti dia. Jamiah Mu'tah ni dia lebih kurang dekat Jordan, lebih kurang 100 kilo lah daripada Amman tu. Dan tempat berlakunya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni tahun ke-8 Hijrah lah. Cuaca sejuk. Dekat Maghribi dalam 10-11 masuk Saudi, Madinah saya sampai tu bulan 11 lah. Madinah 13-14 tu kalau malam lah, pagi tengah hari dia naik lah dekat 20. Dekat Mekah panas lagi. Mekah dan 30 lah. 30 tengah hari 20 sedap sikit lah. Kemudian pergi ke Jordan. Jordan sejuk. 6 darjah Celsius dekat Mekah. Sejuk. Tuan-tuan, 6 tu menggigil. Lepas itu dia banyak dobab kabus.
Tebal kabus. Kita letak tangan depan ni pun tak nampak tangan. Tebal kabus, dia putih tu. Dengan ributnya, dengan angin. Hari pertama tu, bolehlah. Nak pergi sembahyang subuh, keluar daripada hotel tu, pergi cari masjid, tengok jalan, boleh jalan. Pergi tepung dengan ribut-ribut dia kan. Menggigil, masuk dia punya masjid tu. Wah, segala-galanya sejuk kan. Nak ambil wuduk tu, tengok air tu. Uish, bercinta rasanya. Wuduk dia tak ada heater pula kan. Wah, memang cukup ujian tinggi lah. Oh, sedihnya sejuk dia tu. Allahu Rabbi. Hari yang kedua tu dekat Jordan, tak boleh. Pagi start daripada sana subuh lebih kurang dah pukul 5. Start malam tu dia dah ribut. Pagi dah siap-siap pakai semua. 3 lapis baju, 3 lapis seluar. Semua pakai. Nak keluar tak boleh. Pagi tu meribut. Jalan semua tak nampak. Putih je. Dia tangan kita letak ni tak nampak sini. Tangan, dia putih dia tu kan kat luar. Tak nampak. Dia punya tebal kabus dia tu. Tak boleh jalan dengan ributnya. Tak berani keluar. Masjid tak jauh sangat. Dalam 200 meter je. Tak berani keluar. Bahaya ribut lagi kan. Hujan. Dengan sejuk dia. Tapi masa saya dekat Maghribi, yang menariknya dekat Maghribi ni, dia punya penggunaan air dia. Dia kan Maghribi ni kalau kita pergi, dia punya masjid dia, dia air, ambil wuduk, dia ada macam kita punya kolah, air tu ada. Tapi dia akan sediakan cebok. Setiap satu-satu tu disediakan cebok. Style dia sana, orang ambil wuduk, dia tak ambil dekat pipe. Dia ambil, kalau dekat kita punya kolah tu dia akan ambil, dia ambil daripada cebok tu, situ dia ambil sikit pasal muka. Kalau pipe pun macam tu, dia tadah dekat pipe, maksudnya dia memang air tu ikut sunnah Nabi lah kan. Macam kita membazir, basuh muka sementara tu air turun kan. Kalau pipe kita jenis membazir kan. Dia tak sana. Saya duk perhati pergi dekat Darbaizat Casablanca, Marrakesh, dekat Rabat, dekat Fes, Chefchaouen, semua bandar-bandar besar. Mesti dia macam tu. Tu benda yang kita boleh belajar lah. Tapi juga senang kita ni orang Melayu jenis membazir kan. Dia tu. Dia memang ambil uduk dia style. Kalau kita pergi kat pipe tu orang semua tengok. Maksudnya tahu kita orang luar. Kita kaki membazir lah kan. Dia orang macam ni. Dia ambil pipe tu, dia ambil air dalam cebok tu. Pada cebok tu dia ambil sikit. Pasal muka. Ambil cebok dia usah tangan. Ambil je. Tu. Style bagus lah. Tu tak membazir lah. Benda yang boleh kita boleh belajar lah. Dekat sebelah Maghribi sana. Dan Maghribi ni dia bacaan dia, Quran dia orang baca, dia tak baca macam kita Hafs. Maghribi ni dia baca Quran dengan riwayat Warsh an Nafi'. Itu bacaan dia. Dia ada jenis banyak taklil, wadduha saja kan. Qala jenis macam tu. Lepas tu dia banyak naqal, fila khirah. Ra dia jenis nipis. Ra macam ni. Bacaan sebelah Maghribi sana macam tu. Kemudian kalau Maghribi tu, kalau Quran dia, saya pergi masjid tu kita tengok buka Quran dia tengok kan. Quran dia tulis sebelah sana lah. Cara penulisan dia tu, dia ada resam dia dengan cara orang sana, penandaan dot dia tu tanda sana. Dia siratal ladzina an'amta alaihim, ada tanda wakaf dia tu. Dia ulat itu. Di ayat Quran itu dia tak kira bismillah. Dia orang main jenis tak ada bismillah lah belah sana. Dia tak kira satu ayat lah. Dia start pada Alhamdulillah. Kita tengok Quran tu, Quran sebelah Maghribi. Huruf Qaf, dia titik dia satu. Kita Qaf 2 titik kan. Kan? Huruf Qaf dia semua satu titik. Ni style orang Maghribi punya penulisan lah. Kau buka Quran dia tu. Kalau Quran tu kita akan baca Quran. Dia tak baca Quran. Kalau kita tengok lah jadi macam Quran. Qaf dia tu. Fa, huruf Fa dia tak ada titik. Fa dia titik. Dia ada bawah Fa tu satu titik. Sebelah-sebelah Maghribi sana lah. Menarik juga pergi tengok negara-negara belahan ziarah. Habis cuaca lah sejuk. Saya kat sana memang pakai mask lah. Masa tu malam tak berani sebab nak guna suara kan. Ini pun dah hilang suara dah. Memang teruk lah dia punya cuaca berat. Kemudian balik dengan saya pun batuk-batuk, suara pun tak berapa nak keluar.
Dia banyak, saya balik ni pun dah rasa macam impact. Dia macam tarik nafas tu dia tak boleh tarik habis. Dia rasa macam dia macam sangkut. Sangkut. Dah lama dah. Masa kat sana tak ada, dah balik sini. Sebab sana cuaca dia kering. Bila balik sini dia dah jadi basah. Jadi mungkin masa kat sana tu ada virus kita kena, dia tak membiak. Tapi bila kita balik, baru dia sini kita cuaca kita kan basah kan. Khatulistiwa. Jadi bila kena sini baru dia merebak kan. Saya duduk jaga kat sana pakai mask sebab takut kan. Tapi itulah. Hujan tapi alhamdulillah lah sihat selamat sampai kat sini. Dapat jumpa tuan-tuan balik yang bolehlah kita sembang-sembang lagi. Hidup meneruskan kehidupan di sini insya-Allah. Itulah sebut sikit orang kata kakuzari Kakuzari balik cerita di sana. Banyaklah benda yang belajar tengok dengan negara orang ni yang boleh kita ambil pelajaran kan. Kelemahan yang boleh kita baiki. Jadi alhamdulillah malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kita belajar ilmu qiraat untuk minggu yang ketiga ni. Saya mengajar ilmu qiraat dan ikut kuliah kita yang terakhir ialah pada 20 bulan 11 yang lalu. Bulan 11. Dan kita dah habis ambil surah Ad-Duha tu kita habis dah kita ambil. Start daripada imam qiraat yang pertama Nafi' sampai imam qiraat yang ke-10. Yang ke-10 itu imam qiraat Alaf Ashir. 10 qiraat kita dah baca dan juga dengan rawi dia 20 orang tu semua kita dah baca. Habis dah surah Ad-Duha. Dan malam ni kita akan masuk surah Alam Nashrah. Orang Melayu kita sebut Alam Nashrah lah. Surah tu Syarhi. Surah Alam Nashrah. Ini ke kepala dia ni. Malam ni kita ambil surah Asy-Syarhi, surah Alam Nashrah. Okey, kita baca dulu surah ni. Okey ni, ini surah Alam Nashrah. Alam Nashrah ni kalau kita tengok dia ada 8 ayat lah. Dia ada 8 ayat. Dan biasanya kalau kita dalam amalan kita untuk anak-anak yang nak apa namanya? Nak bagi terang hati kan, surah Alam Nashrah ni lah yang diajar. Baca Fatihah, baca surah Alam Nashrah ni. Okey, saya baca tuan-tuan ikut dekat belakang Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, ni tuan-tuan pun biasa baca surah ni, surah Alam Nashrah. Okey, kita baca sama-sama. Tuan-tuan dengan saya kita baca sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك
rabbika farghab. Ya, alhamdulillah. Ini surah Alam Nashrah. Jadi kita tengok tajwid dia sikitlah sebelum kita masuk dari sudut qiraat dia. Jadi kalau surah ni tuan-tuan tengok dia banyak huruf ra. Banyak huruf ra. Ya, huruf ra ni dia ada dua hukum. Satu hukum tebal, satu hukum nipis. Kalau dia bagi atas dan juga bagi depan, dia kita baca tebal. Kalau bagi bawah kita baca ni nipis. Ini Alam Nashrah. Ra ni kena tebalkan. Nashrah ra. Tak boleh nashrah. Ra. Tak boleh nashrah. Laka sadrak. Ni pun juga tebal. Sebab ini kita akan jumpa bacaan kalau warsh. Kalau orang Maghribi, dia baca dengan nipis lah. Dia ada bentuk dia. Okey. Wa wada'na sini dengung lah. Bila dengung tu dua harakat lah sempurna. Ikhfa situ. Wizrak. Ni juga tebal. Ra kat sini. Wizrak. Alladhi ni mat munfasil. Mat munfasil tu boleh baca 4 harakat ataupun ni 5 harakat. Alladhi dhal tu pastikan dia antara dua gigi kita lah. Alladhi lidah tu. Qada ni ikhfa. Zahra. Ra ni dia tebal juga. Okey. Wa ra bagi atas depan. Wa rafa'na laka dhal. Dia huruf dhal ni kena berhati-hatilah. Bagi bawah dhikra. Ra ni bagi tebal juga. Fa inna wa wajibul gunnah. Sempurnakan dua harakat. Fa inna ma'al usri. Ri ni bagi bawah, dia ni nipis. Usri ri. Jadi kena tarik mulut. Usri yusra. Ra ni bagi atas, kena tebal. Inna wajibul gunnah, kena dua harakat sempurna. Inna ma'al usri ri nipis. Yusra ra ni tebal. Fa idza dza, biasa kita orang Melayu ni problem kat huruf zal kan. Fa idza dza lidah antara dua gigi. Fa idza kan. Fa idza faragh, sini biasa kita problem orang Melayu. Ghin tu dia nak melantun je dah. Fa iza faragh dia akan ada dia tu kan. So hilangkan tu. Fa iza faragh, pegang. Faragh jangan faragh tu tak ada. Fa iza faraghta tu ambil star. So kena pegang, jaga kontrol suara tu. Fa iza faraghta nun mati itu musab, sad ikhfa itu. Sab ada qalqalah dekat ujung tu, dia melantun. Wa ila rabb, ra ni bais tebal bagi atas. Rabbika ra ni sebelum dia bagi depan juga ujung ni. Bagi tebal juga. Ra tu tak boleh dia bagi atas. Ra ni mati sebelum dia bagi atas, juga tebal. Ghab. Okey, tu ada qalqalah juga tu. Kalau tuan-tuan tengok huruf ba yang ujung ni dia tak ada tanda apa-apa. Perasan tak? Dia tak ada tanda mati, tak ada tanda baris kan. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Sebab dari sudut Bob ni penandaan. Penandaan dia bina apa ni? Pembinaan baris dalam tulisan Al-Quran ni adalah dibina berdasarkan wasal. Berdasarkan dia sambungan. Wajah bacaan tu sambung, bukan wajah bacaan tu dia waqaf. Jadi huruf ba dekat sini dia tak ada tanda sebab huruf lepasnya adalah bismillah. Okey, saya tunjuk kat tuan-tuan kalau tuan tengok kan. Mana Quran tadi ni. Tengok, dia tak ada dekat sini. Wa ila rabbika farghab ni, ba ni tak ada tanda mati, tanda apa pun tak ada. Sebab apa? Dia akan ada dekat ba sini. Sebab dia akan bersambung. Lepas itu dia bismillah. Nampak? Bismillah.
Jadi bila ba ni bertemu dengan ba, dia misline dua huruf yang sama. Jadi dari sudut penandaan baris-baris ni dia kata di semi ilmu je dhabtul Quran, penandaan Quran. Jadi penandaan Al-Quran ni dibina berdasarkan bacaan wasal, sambung. Dia tak kira wakaf-wakaf kita ni, dia tak kira. Dia kira atas bacaan sambung. Jadi bila bacaan sambung dekat ba sini tak ada, dia terus sabdu dekat sini. Jadi dalam Quran 30 juzuk Al-Quran ni ada dua tempat aja yang ada sabdu pada bismillah. Tuan-tuan tengok. Dalam Quran 30 juzuk ni ada dua tempat je. Satu kat sini, satu lagi lepas dia. Dekat At-Tin ada dua tempat. Lain semua tak ada. Lain dia ada yang mati, dia ada yang mati. Dua tempat ni je dalam Quran yang mana huruf ba dia akhir ayat, kemudian dia sabdu dia letak dekat bismillah. Sebab dia mengambil kira wa ila rabbika farghab bismillah. Dia bacaan wasal. Jadi kadang-kadang kita tak perasan. Pasal apa dia tak ada? Ada kan? Tengok kan? Kalau orang perhati. Macam saya, lajnah tafsir Quran. Kita memang semak Quran. Dia benda ni memang kita detail lah. Kaedah penyemakan Quran. Pembaris dia, huruf dia, alifnya, tandanya semua. Memang kena jagalah. Ketepatannya. Jadi dia macam tu. Satu tempat ni kemudian dekat At-Tin tu. Satu tempat. Dua tempat je dah dalam Quran. Macam ni ada. Fansop ni ada mati kan. Warhop ni tak ada. Okey. Okey, kita baca sekali lagi. Kita dah tengok tajwid dia tadi. Kita baca sekali lagi. Kemas sikit bacaan kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okey, tapi bila kita baca, maksudnya memang kita berhenti pada ba tu, mati dah ada qalqalah lah. Cuma dia tak ada dekat sini dia tak ada tanda. Kalau tengok, tak ada tanda ni, tak ada qalqalah ke pula? Ada sebenarnya. Sebab dia dua ba yang pertama tu mati, ba yang kedua tu berbaris pada bismillah. Maksudnya kalau kita berhenti pada ayat 8 tu, farghab, dia ada lantunan dia ada qalqalah dia. Surah Alam Nashrah. Itu bacaan hafs kita yang biasa. Okey, kita masuk di sudut qiraat. Okey, kita berhenti 20 hari bulan itu. So malam ni kita masuk surah Alam Nashrah, huraian bacaan qiraat 10. Qiraat surah Asy-Syarh Alam Nashrah ni. Kita tengok dia mula dengan ayat dia sebut sini ayat 2 dan juga ayat yang keempat tu. Ada wizrak dengan zikrak. So ada dua huruf ra. Kat sini ra yang pertama, yang kedua ra juga dia kata. Hukum ra dia kata. Apa dia hukum ra ni? Keterangan dia kata bagi Warsh ni ialah perawi kepada Imam Nafi'. Warsh yang pertama dia membaca dengan tarkik huruf ra. Tarkik ni apa? Maksudnya dia baca dengan nipis. Tafkhim tebal. Kalau tarkik maksudnya nipis. Dia baca wizrak. Kata kita wizrak, kita baca haf. Wizrak itu kita baca. Zikrak kita baca. Tapi bagi Warsh dia baca dengan nipis. Wizrak, zikrak, nipis, ringan, nipis. Wizrak, zikrak, kan nipis. Itu bacaan Warsh membaca dengan tarkik huruf ra. Hukum ini berlaku apabila terdapat huruf mati yang menjadi pemisah di antara baris kasrah lazimah dengan huruf ra. Tetapi sekiranya huruf yang mati sebelum ra itu ialah huruf qaf
ta ataupun sad, maka ra ditafkhimkan, ditebalkan seperti qiraat lain, misr, qitra, wiqra gitu. Okey. Yang penting kita faham kat sini, bagi Warsh dia baca dengan bacaan ni yang nipis. Kalau kita hafz kita baca tu tebal. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada huruf mati, macam ini huruf zai ni mati. Kemudian ini huruf ra ni mati. Kemudian sebelum huruf tu adalah huruf berbaris bawah. Sifat dia nipis. Jadi dia baca dengan nipis. Bizrak, zikrak. Tapi beza dengan kalau 3 huruf ni. Bagi qaf, ta dengan sad ini, dia baca tebal. Misr, ada. Qitr, wiqr, tadi beza dia. Itu bagi Warsh saja yang baca nipis pada ayat 2 dan 4. Selain pada dia, riwayat Warsh ni dia membaca dengan tafkhim. Maksudnya lain, orang lain semua baca tebal. Yang lain, qiraat lain, riwayat lain semua baca tebal. 2 ni aja. 2 tempat ni bagi riwayat Warsh. Itu yang pertama. Ayat 2 dan keempat. Kemudian ada pada ayat yang ketiga. Allazi qadha zahar, kan? Allazi, ini mat apa? Nama dia mat jaiz mumfasil. Mat jaiz mumfasil. Kalau kita hafz, kita boleh baca dengan 4 ataupun 5 daripada Tariq Syatibi. Kalau pada Tariq Tayyibah, dia boleh baca dengan 2, 3, 4, 5. Okey, dia terang kat sini apa keterangannya. Dia kata bagi Ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni imam yang kedua. As-Susi. As-Susi ni perawi kepada imam yang ketiga. Kemudian Abu Ja'far. Abu Ja'far ni adalah imam yang ke-8. Dan Yaqub adalah imam yang ke-9. Jadi semua ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 ini bagi mat munfasil, membaca mat munfasil ni dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. So kalau istilah qiraat ni dia kata qas. Qas ni, qasrun ni pendek. Maksudnya 2 harakat, istilah lah. Baca-baca qas kata. Qas 2 harakat. Ashabul qas. Maksudnya golongan yang baca dengan 2 harakat. Jadi Ibnu Kathir, macam saya semayang maghrib tadi, saya baca dengan qiraat Al-Bazzi. Al-Bazzi ni dia perawi kepada Ibnu Kathir. Sebab tu dia baca kuliah pendek aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma. Dia tak baca panjang. Tu dia baca dengan 2 harakat aja. Mat munfasil. Okey. So 4 tu bagi Ibnu Katsir yang pertama, kemudian As-Susi, Abu Ja'far dan juga Yaqub. So 4 ini dia baca dengan mat munfasil dengan 2 harakat. Kemudian disebut sini Qalun. Qalun yang kedua ni. Qalun ada perawi kepada Imam Nafi'. Perawi yang pertama. Qalun dan juga Ad-Duri. Duri Abu Am. Sebab ini tadi disebutkan As-Susi. Ni Duri Abu Am adalah perawi yang kedua bagi imam yang ketiga. Imam Abu Amru Al-Basri, Ad-Duri ni. So 2 orang, Qalun dan juga Ad-Duri ni, dia harus dibaca dengan 2 wajah, iaitu qas 2 harakat dan juga 4 harakat. Disebut yang nombor 1 ni ada, yang nombor 1 ni Ashabul Qas. Jenis baca 2 je. Dia tak ada wajah nombor 4 harakat, tak ada. Ibnu Katsir, Susi, Abu Ja'far, Yaqub. Mana-mana dah Quran ni, mat munfasil dia baca 2 harakat pendek. Dia tak ada baca 4 harakat. 5 harakat tak ada. Ni geng baca pendek nama dia. Ashabul Qas. Kemudian yang nombor 2 ni, yang boleh baca dengan 2 harakat dan juga 4 harakat. Siapa dia? Qalun. Qalun perawi kepada Nafi' dan juga Ad-Duri Abu Amru, perawi yang kedua kepada Imam Abu Amru Al-Basri, boleh baca 2 harakat dan boleh juga baca dengan 4 harakat. 2 harakat istilah dia qas. Kalau 4 harakat dalam qiraat ni disebut sebagai tawassut. Tawassut ni pertengahan lah. Orang kata wasatiyah kan, 4 harakat. So bagi Qalun dengan Duri boleh baca 2 harakat dan juga 4 harakat. Okey. Kemudian yang ketiga ini yang baca jenis panjang. Siapa dia? Warsh. Warsh ni perawi yang kedua kepada Imam Nafi' dan juga Hamzah. Ini ashabul yang isma'. Dia sebut isma' lah. Isma' ni istilah bagi bacaan panjang.
Memanjangkan mad munfasil dengan kadar 6 harakat. So ni jenis dua orang ni namanya Warsh dan juga Hamzah ni, mana-mana tempat ada mad munfasil dia membaca panjang, 6 harakat, panjang, panjang. Bagi orang dekat Maghribi sana, dia baca dengan 6 harakat. Itu Warsh, perawi kepada Imam Nafi'. Istilah dia Ishba'. Ishba' ni 6 harakat. Dia istilah dia Qas. Yang pertama tu 2 harakat. Tawasud 4 harakat. Kemudian Ishba' 6 harakat. Ini istilah lah. Istilah dalam ilmu qiraat. Kalau tuan-tuan belajar tajwid, kadang-kadang setengah kita tajwid dia sebut juga. Tapi jarang lah. Tapi kalau qiraat ni memang famous lah. Dia kata baca Qas. Baca Tawasud 4. Ishba' 6 harakat. Ya. So itu yang ketiga. Warsh dan juga Hamzah, ini jenis geng Ashabul Ishba' yang baca dengan 6 harakat. Okey. Kemudian yang keempat, selain qiraat dan riwayat di atas, so nama tu disebut tu tak semua sekali, sikit je. Para imam ni, perawi ni ada beberapa dia disebut. Dan selain qiraat dan riwayat di atas, dia kata memanjangkan dengan kadar 4 harakat. Selain pada yang dekat atas ni 1 2 3 tu jenis geng baca 4 harakat aja. Kan? Geng baca 4 harakat je. Kalau kita tengok tu kita boleh susun. Kalau imam yang pertama, Imam Nafi' tu, dia ada 2 orang perawi, Qalun dan juga Warsh. Ada dah dalam ni, Qalun dengan Warsh. Ni, Qalun dengan Warsh 2 dengan 3 dah ada. Kemudian kalau kita tengok yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dah dia nombor 1 dah. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Dah ada dalam sini. As-Susi dengan Ad-Duri. Dah ada situ. Kemudian ada nama dia Ibnu Amir. Imam yang keempat, Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir tak ada. Jadi dekat sini kita boleh tengok, yang baca 4 harakat ialah Ibnu Amir. Itu satu. Geng baca 4 harakat. 4 harakat. Kemudian lepas Ibnu Amir ialah Imam Asim. Asim lah kita, imam yang kita baca. Hafs dan juga Syu'bah. Jenis baca 4 harakat. Dia tak ada wajah 2 harakat. 4 ataupun dia boleh naik sampai 5. Tu imamnya, Imam Asim. Asim ni dengan 2 orang perawi dia. Habis lepas Asim tu, kemudian imam yang keenam ialah Imam Hamzah. Hamzah ada nama dia kat situ tadi. So dia geng baca 6 harakat. Kemudian masuk imam yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai. Kisai imam yang ketujuh. Kisai tak ada dalam tu. Abul Haris perawi dia dan juga Ad-Duri Al-Kisai, dua-dua tak ada. So ini geng yang baca 4 harakat. Jadi geng yang baca 4 harakat ni ada 6 orang perawi dia. Perawi kepada Ibnu Amir iaitu Hisham dan juga Ibnu Zakwan, 2 orang. Kemudian Asim, 2 orang juga. Hafs dan juga Syu'bah, dah jadi 4 orang. Dan juga Kisai, ada 2 orang. Abul Haris dan juga Ad-Duri. So ini 6 orang ni perawi ni jenis baca 4 harakat. Dia tak ada baca 2 harakat pada mad munfasil. Kemudian terus kita tengok Abu Ja'far. Abu Ja'far ada dekat nombor 1 kat situ. So Abu Ja'far dekat nombor 1 ni, dia ada kat sini, ni jenis baca 2 harakat. Kemudian dia ada Ya'qub. Ya'qub pun geng baca 2 harakat. Kemudian imam yang ke-10, Imam Khalaf Ashir. Khalaf Ashir tak ada dalam ni. Itu juga geng yang baca, dia baca dengan 4 harakat. So dia tak ada dalam tu. Ni Khalaf Ashir. So 2, 4, 6, 8. So ada 8 orang yang geng baca 4 harakat sahaja. Tu. Banyak tuan-tuan dia punya mad munfasil, pecahan-pecahan dia. Tuan-tuan dengar je lah. Kurang, gitu rupanya kan. Nak ingat, jangan ingat. Pecah kepala nanti ya. Tak masuk perisa. Ni kita belajar je. Sekadar baca. Tahu, gitu rupanya. Ada geng baca 2 harakat. Ada geng baca 6 harakat aja. Jenis tak baca pendek. Tuan-tuan kalau pergi negeri sebelah Maghribi, baca panjang apa dia. Rupanya ni geng baca panjang. Kan? Gitu. So kita faham gitulah. Okay. Okey, kita tengok apa lagi yang pengarang itu dia kata maksud kasrah lazimah ialah kasrah yang tidak terletak pada kalimah berasingan dengan huruf ra seperti Abu Kimra Asai ini dia ada disebut tadi perkataan kasrah lazimah dekat sini. Ni nombor 90. Kasrah lazimah ni dia nak bagi tahu kalau ra ni dia terpisahlah dengan baris sebelumnya. Okey, habis itu kemudian kita tengok ayat 5 dengan 6 pula.
Al-usri yusra, itu ayat yang kelima, dan ayat yang keenam, al-usri yusra. So ada dua tempat. Ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. Perkataan al-usri yusra. Al-usri yusra, 5 dan 6. Okey, dekat sini dia ada istilah dia farash huruf. Farash huruf ni apa tuan-tuan? Farash huruf ni ialah kalimah khusus dalam Quran. Yang mana ada setengah tempat yang ni dia je baca. Yang ni ini je baca. Yang ni ini je baca. Contoh macam kita Hafs kita baca bismillahirrahmanirrahim majriha. Satu tempat saja. Kan? Ataupun kita baca dengan baca dengan raum dengan ismam. Tu kat tempat. Baca dengan tashil kita baca. Jamiu. Itu saya terangkan pada bulan lepas kan. Tak banyak, ada beberapa tempat itu. Dia kata sebagai farash huruf. 4 khusus. Okey. Apa dia kat sini? Yang ketiga ni ayat 5 dan 6. Dia kata kat sini Abu Ja'far ni imam yang ke-8. Imam Abu Ja'far. Dia membaca huruf sin dengan baris hadapan. Dia, kalau tidak asalnya usri yusra. Al-usri yusra. Tapi bagi imam yang ke-8, itu Imam Abu Ja'far, dia baca dengan macam bagaimana? Al-usuri yusura. Tu beza dia. Al-usuri yusura. Kita usri yusra, dia baca dengan usuri yusura. Kan? Beza dia tu. Sin yang asalnya mati dibariskan depan. Al-usuri yusura. Gitu. Pada dua tempat. Ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. Ini hanya bagi Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ni imam yang ke-8. Selain daripada imam yang ke-8 ni, kita lah bacaan kita biasa. Imam lain dia baca biasa. Usri yusra. Al-usri yusra. Itu bagi ayat 5 dan 6. Okey. Kemudian ada lagi. Pada perkataan ayat 5 dan ayat 6 ini, yang keempat ni. Kalau kita tengok yusra tu, ayat 5 dan 6 tu, dia akan sambung wakaf pada ayat 5 ni. Yang ni tanwin. Ni tanwin. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kalau kita baca wakaf, dia biasa je. Tapi kalau bila baca wasal, dia ada bacaan tambahan dia. Bagaimana dia kata? Okey, keterangan dia kata. Bagi Warsh, rawi Warsh, dia baca dengan naqal pada sakin mafsul. Istilah dia sakin mafsul. Sakin ni mati, mafsul ni terpisah. Dia istilah sakin mafsul tu mati yang terpisah. Dia yusron ni kalau kita pecahkan dia jadi ya sin yusron. Yusron. Bunyi dia tu. Kan yusron tu, yusron bagi 2 kan. Kalau kita pecahkan dia jadi yusron. Ada nun mati ujung tu, nampak? Nun mati ni, kat ujung ni, ini nama dia sakin. Sakin mafsul, nun mati. Jadi bagi Warsh ni kata, baca dengan naqal pada sakin mafsul, iaitu memindahkan baris hamzah kepada huruf sebelumnya dan dihazafkan huruf hamzah tersebut. Huruf sebelum hamzah yang dimasukkan di sini ialah huruf nun. Sakinah yang lahir daripada pengucapan huruf bertanwin. Jadi yusron ini, sini wakaf, kemudian inna kan. Jadi alif ni, huruf alif ni dibuang. Dibuang, tinggal huruf nun aja kat sini. Alif tu dibuang. Itu dia katakan, hazaf ni buang. Buang huruf hamzah. Hamzah tu apa? Alif lah. Alif yang ada hamzah tu disebut huruf hamzah. Maka dia jadi bunyi dia yusroninna. Yusroninna. Nun ni mati. Kemudian nun ni akan dibariskan dengan bawah. Yusroninna. Itu kalau baca wasal. Maksudnya. Sebab apa? Sebab ada sakin, ada mati dekat situ. Sakin mafsur bertemu dengan hamzah. Kat situ. Dengan hamzah. Yusroninna. Itu kalau nak baca wasal. Kalau baca biasa waqaf tak ada masalah. Macam kita lah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaum. Macam tu. Bila baca wasal baru wajah-wajah dia tu ke
keluar kat sini ayat 5 dengan 6 ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua disebut sini bagi perawi kepada Imam Hamzah, iaitu Khalaf. Yang kedua, Khalaf ni perawi kepada Imam Hamzah, imam yang kelima. Dia baca dengan pada sakin mafsul tu tadi, yusran tu tadi, harus dibaca dengan dua wajah. Boleh baca dengan dua wajah. Dia baca dengan tahqiq. Tahqiq itu tanpa naqal ataupun tanpa saktah. Tahqiq ni bacaan kita yang biasalah, macam hafz. Yusran, inna kan. Kalau waqaf jadi yusra. Kalau waqaf yusra. Kalau wasal yusran inna. Dia teruskan. Itu dia baca tahqiq, dia baca macam tu. Terus saja. Ataupun dia boleh baca dengan yang kedua wajah saktah. Yusran inna. Yusran berhenti, kemudian sambungan inna. Kan? Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dekat ayat 5 dengan 6 ini, dia kata, selain daripada Warsh, dua orang ni lah, Warsh juga Khalaf Hamzah ni, dia membaca dengan bacaan kita yang biasalah, tahqiq, iaitu tanpa naqal, tak ada dipindahkan, dan juga tak ada dengan wajah saktah. Itu yang keempat. Okey, okey. Kita ambil bacaan yang pertama. Bacaan iaitu qiraat Asim. Ini qiraat kita yang biasalah. Qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan juga Hafs. Maksudnya yang pertama disusun ni qiraatnya imam yang kelima, Imam Asim. Riwayat Syu'bah dan juga Hafs, dua-dua perawi. Lagi bacaan kita yang biasa. Apa dia kata? Qiraat yang sama dengan Asim, bacaan kita ni ramai yang ikut dia. Bagi surah Al-Nashrah ni lah. Dia kata sini qiraat Nafi' riwayat Qalun, riwayat Qayun. Qalun perawi bagi Imam Nafi' ni dia ada wajah yang 4 harkat tadi, wajah tawassut sama. Dia kata, okey. Begitu juga Abu Amru Al-Basri yang riwayat daripada Duri tadi, Ad-Duri dengan wajah tawassut 4 harkat pun sama juga. Kemudian qiraat Ibnu Amir yang baca 4 harkat tadi. Kemudian Imam Al-Kisai yang baca 4 harkat. Ni semua geng 4 harkat. Kemudian Khalaf Ashir. Ini semua geng baca 4 harkat ni sama dengan geng bacaan kita. So dia tak ada khilaf kat situ lah. Dia baca biasa. So kita ambil dua bacaan ini. Susunan yang pertama. Ni bacaan biasa kita. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut dekat belakang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okay, Alhamdulillah. Itu bacaan yang pertama. Yang biasa kita baca. Okey, kemudian baru diambil wajah-wajah yang lain, wajah yang berbeza. Okey. Dah azan ke belum? Azan. 1 minit azan dah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Bersemak dan hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okey ya, kita berhenti kat sini dulu, cuma kita ambil kesimpulan apa yang kita belajar pada malam ini ya. Okey. Malam ni kita belajar, kita masuk surah baru, nama dia surah Al-Nashrah, surah Asy-Syarh. Dan kita boleh simpulkan pada malam ini ada 8 tempat khilaf yang dalam surah Al-Nashrah ni. Ayat yang kedua tadi wizraq ada baca nipis, kita baca tebal. Kemudian allazi anqadha zahra, allazi tu mad jaiz munfasil, banyak wajah. Ada baca 2 harakat, ada yang baca 2 dengan 4, ada baca 6 harakat dan ada baca dengan 4 aja. So dia ada geng-geng dia. Itu yang kedua, tempat yang kedua. Yang ketiga, tempat khilaf yang ketiga zikrak tu zikrat. Itu bagi warsh, dia baca dengan nipis. Kemudian al-usri yusra tu ada 2 tempat. Dekat ayat 5.2 dengan ayat 6.2. So ada 4 tempat. Kat sini Abu Ja'far tadi dia baca usuri yusura. Ayat 6 juga serupa usuri yusura. Kan? Itu je lah. Ada 8 tempat khilaf dalam surah ni. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan baca satu-satu. Malam ni kita baca Hafs tadi. Kan? Asim tadi. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan baca dengan wajah-wajah yang lain insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semai sunat dulu.